Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, bertemu kembali anak-anak. So, untuk sesi yang kedua ini kita akan ulang kaji sedikit lah tajuk yang keempat. Okay, so insyaAllah saya akan bimbing anak-anak murid sekalian. Okay, jadinya yang pertama sekali tajuk yang keempat. Okay, kita ulang balik lah. Okay, tajuk kita yang keempat adalah berkaitan dengan tajuk iaitu lam. Okay, lafzul jalalah. Okay, lam lafzul jalalah. Okay. Kalau anak-anak murid ingat lagi, okay, yang pertama yang kita kena tahu penting ya. Yang pertama adalah lafzul jalalah dulu. Okey, dua perkataan akhir di belakang. Lafzul jalalah ni apa? Okey, lafzul jalalah ni adalah kalimah Allah. Okey, lafzul jalalah itu adalah kalimah Allah. Okey. Itu lafzul jalalah, tapi tajuk kita yang kita kena tahu adalah lam lafzul jalalah. Okey, lam lafzul jalalah. Okey, ada beza lah kan kat situ. Beza dia ada beza sikit, iaitu dekat ni ada lam. So lam lafzul jalalah adalah dia asal daripada kalimah Allah ni juga. Tapi bila kita ceraikan, okey, bila kita ceraikan, lam yang satu ni baris sabdu ataupun baris mati, okey, lam yang kedua ni baris atas. Okey. Jadinya lam lafzul jalalah adalah lam yang kedua ni, yang baris atas. So ini merujuk kepada lam lafzul jalalah. Okey. Itu yang pertamalah, yang asas anak murid kena tahu. Lafzul jalalah kalimah Allah, lam lafzul jalalah adalah lam yang baris atas dalam kalimah Allah. Okey, seterusnya yang kedua yang murid kena tahu adalah daripada lam lafzul jalalah tadi itu, okey, lam yang baris atas tadi itu, kita kena tahu cara baca dia. Okey, cara bacaan. Okey, kita sebut sebagai cara bacaan lah. Okey. So cara bacaan dia terbahagi kepada dua. Okey, cara bacaan dia ada dua. Cara bacaan yang pertama, okey, adalah disebut sebagai tafkhim. Okey, tafkhim. Tafkhim ni apa anak-anak? Tafkhim ini dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai tebal. Okey, tebal. Yang kedua, okey, cara baca yang kedua adalah tarqiq. Okey. So lawan kepada tebal adalah pandai. Lawan kepada tebal adalah nipis. Okey, tarqiq ini maksud dia nipis. Okey, nipis. Okey. So daripada lam lafzul jalalah itu tadi, okey, cara baca dia ada dua. Yang pertama tafkhim ataupun bahasa Melayu dia tebal, yang kedua tarqiq ataupun nipis. Okey, sekarang kita pergi kepada cara bacaan yang pertama. Iaitu cara bacaan yang pertama tadi adalah tafkhim. Apa tadi tafkhim? Ingat lagi tak anak-anak? Tafkhim tadi adalah tebal. Bagus, ingat lagi kan? Okey. So, bila mana kita nak baca tebal, cara dia mudah saja anak-anak. Bila kita jumpa kalimah Allah ini, okey, kalimah Allah yang sebelumnya huruf tu baris atas. Tak kisahlah huruf tak kisahlah huruf apa pun, tak kisah. Wajibnya huruf tu kena baris atas. Dan yang kedua, sebelum kalimah Allah itu huruf tu kena baris depan. Okey. So sebelum kalimah Allah, jika huruf itu berbaris atas dan depan, Allah ini dibaca dengan tebal lah. Allah, bukannya Allah. Allah itu nipis, Allah itu tebal. So dibaca tebal. So kita tengok contoh. Okey, contoh yang pertama, okey, sebelum Allah berbaris atas. Okey, contohnya ini dia. Okey. Okey, cuba murid perhatikan sebelum kalimah Allah ni huruf nun. Okey, tak kisahlah huruf apa, yang wajibnya adalah kena baris atas. So bila sebelum Allah itu baris atas, kita kena baca Allah ini tebal lah. So bacaan dia tebal, minallah. Okey, sebab sebelum Allah itu baris atas. Okey, itu untuk contoh yang sebelum Allah baris atas. Okay, sekarang kita tengok sebelum Allah berbaris depan. Okey, contoh dia, okey, ghairul lahi. Okey, tengok sebelum Allah ini huruf ra. Okey, huruf tak kisah sebenarnya, huruf apa pun boleh, yang penting barisnya kena ikut. Okey, yang kedua adalah baris depan. Okey, so sebelum Allah baris depan, kita baca Allah ini tebal, ghairullah. Okey, so ini adalah bila mana kita wajib baca Allah itu dengan tebal. Lebih tepatnya lam pada Allah itu dibaca tebal. Okey, kita tengok pula cara bacaan yang kedua tadi. Ingat lagi tak apa cara bacaan yang kedua tadi?
Iaitu tarqiq. Bagus. Okey. Apa maksud tarqiq tadi? Tarqiq maksudnya nipis. Okey, nipis. Okey. Lepas tu anak-anak kena ingatlah. Okey. Tadi tu kalau tebal sebelum Allah baris atas dengan depan, itu tebal. Sekarang nipis. Kalau nipis sebelum Allah ni satu je. Okey. Sebelum Allah kena baris bawah. Huruf tu kena baris bawah. So satu keadaan saja. Kalau tebal tadi dua keadaan, nipis satu keadaan saja. So senanglah nak ingat. Okey, kita tengok contoh dia. Bila kita nak baca nipis, bila ini contohnya satu contoh. Okey. Okey, cuba murid-murid perhatikan. Sebelum kalimah Allah ini huruf nun kan. Okey. Hurufnya tak kisah, yang penting barisnya. Okey, barisnya kat sini baris bawah. So bila baris bawah Allah ini ataupun lam dekat kalimah Allah itu kena dibaca nipis. So bacanya min dunillah. Okey, itu bezanya. Apa beza? Macam lebih kurang sama je, tak sama. Okey. Kalau nipis min dunillah, kalau tebal min dunillah. So itu bacaan yang salah sebab bacaan dekat sini adalah nipis. Min dunillah. Okey. Harap-harap murid dapat fahamlah, dapat jelas tentang kita punya tajuk lam lafzul jalalah ini. Okey. Saya ulang lagi secara ringkas anak-anak murid sekalian. Okey, daripada awal tadi tajuk kita adalah lam lafzul jalalah. Lafzul jalalah adalah kalimah Allah. Lam lafzul jalalah adalah lam yang berbaris atas yang terdapat dalam kalimah Allah itu. Okey, lam lafzul jalalah tadi itu, lam yang berbaris atas pada kalimah Allah itu, cara baca dia ada dua. Yang pertama tafkhim atau tebal, yang kedua tarqiq atau nipis. Okey, mana dia? Yang pertama tafkhim, tebal, bila sebelum Allah itu baris atas dan baris depan. Contoh minallah, itu contoh sebelum Allah baris atas. Sebelum Allah baris depan, contohnya ghairullah, ini adalah bacaannya tebal. Okey, kalau dibaca nipis salah ke betul? Salah. Macam mana? Minallah, salah. Ghairullah, salah. Sebab itu nipis. Ini kena baca tebal. Minallah, ghairullah. Okey, itu cara bacaan pertama. Cara bacaan yang kedua tarqiq, nipis. Okey, sebelum Allah itu baris bawah. Okey, contoh min dunillah. Okey, so dibaca tipis. Kalau baca tebal betul ke salah? Salah. Contoh min dunillah, salah, itu tebal. Sebab dekat keadaan seperti ini lam lafzul jalalah itu kena dibaca nipis. Min dunillah. Okey, faham ya anak-anak ya? Saya harap semua dapat faham pelajaran hari ini insya-Allah. Sekian itu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.